Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul mu'allif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa inna ma sara al-ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'ala al-ibadati li amrayni. Ahadihima litahsula lakal ibadatu wa taslama. Fa innaka awwalan yajibu 'alaika an ta'rifal ma'buda thumma ta'budahu. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifati dhatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an wal iyadu billahi ta'ala mimma yukhaliful haqqa fatakuna ibadatuka haba'an mansura. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Isnin yang ketiga, anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat, menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, tata cara ahli-ahli ibadah hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 26. Betul ya? Masih lagi aqabah yang pertama, iaitu dakian ilmu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberitahu, sesungguhnya telah jadilah ilmu itu asal yang diikuti. Paragraf yang ketiga dari atas. Memang telah diterangkan sebelum daripada ini bahawa ilmu dan amal ini adalah dua permata yang berharga. Yang kerana kedua-dua permata yang berharga inilah diciptakan langit dan bumi dan dijadikan jin dan manusia untuk ilmu dan juga untuk amal. Tetapi antara dua permata yang berharga ini, yang lebih berharga dan perlu didahulukan adalah ilmu. Maka timbul persoalan, kenapa? Pertama, agar hasil bagi anda ibadah yang benar lagi sah. Ya? Kerana ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, amal yang tidak dipandu oleh ilmu, itu terdedah kepada cacat dan cedera. Bahkan boleh jadi batal di sisi syarak. Disebut dalam matan Zubayd ibn Raslan, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa tanpa ilmu beramal dia, amalnya tertolak, tidak diterima.
Jadi kita dahulukan ilmu supaya amal kita itu selamat. Kerana sesungguhnya yang pertama sekali yang wajib ke atas kamu bahawa kamu kenal al-ma'bud. Kenal siapa yang kita sembah. Summa ta'budahu. Kemudian kamu menyembah kepadanya. Jadi bagaimana seseorang itu beribadah menyembah kepada Allah kalau dia pun tidak kenal siapakah yang dia sembah? Bagaimanakah sifat Tuhan yang dia sembah? Bagaimana kamu menyembah sesuatu yang kamu tidak kenal akan dia dengan nama-namanya, yang kamu tidak kenal dengan sifat-sifat zatnya? Kenal zat tak bolehlah. Kita tidak boleh mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dunia ini kita tidak boleh melihat kepada zat Allah Taala. Di akhirat insya-Allah ahli syurga dikurniakan melihat kepada zat Allah Taala. Tapi di dunia ini sekurang-kurangnya kita kenal sifat kepada zat. Apa yang mesti ada pada Allah Taala dan apa yang mustahil pada sifat Allah Taala. Kalau tidak ada ilmu, boleh jadi kamu meyakini pada Allah Taala itu atau pada sifat-sifat Allah itu sesuatu, ya, na'udzubillah min zalik, yang sebenarnya bercanggah dengan kebenaran. Jadi kalau akidah sudah rosak, jadilah ibadah kamu, sembahyang kamu, puasa kamu, haji kamu, zakat kamu, haba'an mansura. Jadilah seumpama debu-debu yang bertaburan saja, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati, ya. Lebih-lebih lagi di zaman kita ini sudah tersebar semula fitnah yang membawa kepada manusia itu menyangkakan Allah Ta'ala itu keserupaan dia dengan makhluk. Itu bahaya. Bahkan, kan baru-baru ini saya telah sebut bagaimana Jabatan Mufti Negeri Terengganu menfatwakan bahawa ajaran satu orang daripada Syria sudah dapat mungkin PR atau apa di Malaysia, iaitu Ustaz Muhib Khawli, membawa ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Salah satu, saya ingat ada 6 atau 7 poin kenapa fatwa itu dikeluarkan. Salah satunya itu berkaitan tentang inilah. Berkaitan tentang berkeyakinan dengan Allah itu sesuatu yang bercanggah dengan kebenaran. Ya. Keliru dalam memahami kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Keliru dalam memahami kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mendakwa bahawa oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa, itu betul. Maka sekiranya Allah Ta'ala berkehendak, Allah boleh menciptakan anaknya sendiri. Ini bercanggah. Sifat Allah tu lam yalid. Kerana kalau mengatakan Allah ada anak, berarti ada sekutu bagi Allah. Ada Tuhan yang lain daripada Allah. Tuhan yang lain daripada Allah itu bercanggah dengan akidah. Bahkan bercanggah dengan akal yang sihat. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan lebih dari satu. Kerana Tuhan itu sifatnya maha berkuasa, maha mengetahui, maha berkehendak. Jadi kalau begitu mana boleh ada dua Tuhan? Berarti kuasa satu Tuhan akan terbatas dengan kuasa Tuhan yang satu lagi. Kehendak satu Tuhan terpaksa meraihkan kehendak Tuhan yang satu lagi. Itu mustahil. Kalau makhluk, ya. Ya, kehendak kita kadang terbatas dengan kehendak isteri kita. Kita nak macam lain, isteri kita nak macam lain, tak apalah, tolak ansur. Isteri pun sama. Kadang isteri nak macam lain, dah suami kata lain, ikut je lah. Itu munasabah dengan makhluk, kerana makhluk itu lemah. Maka makhluk boleh melakukan sesuatu bukan atas kehendak, tapi atas dasar terpaksa. Adakah mungkin Tuhan melakukan sesuatu kerana terpaksa? Mustahil. Jadi ini bahaya yang mana apabila tidak belajar ilmu, bila kita menekankan penting belajar ilmu tauhid, mereka memperli, katanya ilmu ni ilmu falsafah Yunani, ini ilmu tak ada daripada Quran dan hadis, ini ilmu yang bid'ah, mereka memperli begitu. Akhirnya ini yang berlaku. Tidak faham tentang sifat kudrah. Memang Allah Ta'ala maha berkuasa, tetapi para ulama telah menerangkan bahawa sifat kudrah Allah ini ta'alluqnya, pergantungannya hanya dengan yang mungkin, yang boleh wujud, yang boleh tak wujud. Di situ perbincangan kudrah Allah.
Adapun sesuatu yang mustahil tidak ada kena-mengena dengan kudrah Allah. Demikian yang wajibul wujud, yang mesti wujud juga tidak ada kena-mengena dengan kudrah Allah. Apa yang wajibul wujud? Yang mesti ada. Itu adalah zat Allah dan segala sifat Allah. Maka tak timbul soalan, misalnya orang yang nak mengelirukan, dia tanya, kalau Allah Ta'ala Maha berkuasa, adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Tak timbul. Kerana zat Allah tu wajibul wujud. Mesti ada. Bukan mungkin wujud. Kamu boleh tanya misalnya, adakah termasuk dalam kuasa Allah menciptakan seorang bayi daripada pasangan yang telah lanjut usia? Boleh. Memanglah itu mustahil adat. Dari segi kebiasaan, kalau suami pun dah umur 100 tahun, isteri pula umur 95 tahun, boleh pula isteri umur 95 tiba-tiba mengandung, dapat baby. Tak ada lah macam itu. Tak ada tu adat, kebiasaan. Dari segi akal boleh menerima kerana wujudnya seorang manusia daripada pasangan yang tua itu masih lagi mungkin. Jangankan kita kata wujud daripada pasangan yang tua, wujud daripada satu insan tanpa pasangan pun Allah jadikan. Nabi Isa AS lahir daripada Saidatina Maryam AS, tidak ada pasangan. Tadi hanyakan pasangan yang sudah lanjut usia. Ini langsung tidak ada pasangan pun boleh Allah ciptakan. Jangankan satu orang manusia yang tidak ada pasangan, bahkan bukan dari mana-mana manusia. Yang tu tak ada bapa, hanya ada mak saja. Tak ada bapa, tak ada mak pun Allah boleh ciptakan. Allah ciptakan Nabi Adam AS, tidak ada bapa, tidak ada mak. Maka itu masih lagi ta'aluk kudrah. Adapun Tuhan selain daripada Allah, anak Allah itu mustahil. Benda yang mustahil tidak ta'aluk dengan kudrah. Maka tidak timbul soalan, adakah Allah Ta'ala boleh menciptakan Tuhan lain? Adakah Allah Ta'ala boleh melahirkan anak? Adakah Allah Ta'ala boleh menciptakan satu batu? Ini soalan orang-orang free thinker, orang-orang etis. Dia nak main-mainkan dengan akidah kita. Dia kata, kalau Allah Maha berkuasa, adakah Allah Ta'ala boleh mencipta satu ketul batu, punya besar batu tu, Allah pun tak larat nak gerakkan batu tu. Ini soalan main-main. Itu kan tidak ada kena-mengena dengan kudrah. Kerana menggerakkan batu sebesar mana pun itu mungkin. Mengatakan Allah tidak mampu melakukan sesuatu yang mungkin itu mustahil. Maka yang mustahil tidak takluk dengan kudrah. Hati-hati ya. Bahkan di zaman kita sudah orang tidak segan sila lagi mengatakan, oh akidah saya Allah tu berada atas arasy. Ini bercanggah dengan kebenaran. Ini mengiktikadkan pada sifat Allah yang bercanggah dengan hakikat. Kerana dia kena faham ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu sepakat diterima. Tak boleh kita menolak ayat Al-Quran. Maka menetapkan istiwa bagi Allah tu wajib. Menolak istiwa bawa kepada kufur. Kerana menolak sesuatu yang sabit dalam Quran dengan jelas. Tetapi apabila datang pada soalan apa makna istiwa, maka kena pergi kepada pegangan ahli sunnati wal jamaah, iaitu akidah tanzih. Akidah mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Akidah mensucikan Allah dari sebarang kekurangan. Ya, tak mungkin Allah bersifat kurang. Mesti Allah tu maha sempurna. Bila kita belajar sifat 20, bukan membataskan sifat Allah hanya 20, bukan. Bahkan Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Cuma nak sampai kepada tanzih, ahli sunnah wal jamaah menerima dua pendekatan. Sama ada pendekatan tafwid, serah makna istiwa itu bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Kenapa serah kepada Allah? Kerana dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Habis Allah saja tahu, serah pada Allah dah. Misalnya dalam kitab tafsir Al-Jalalain, dia ambil metod ini, istawa ditafsirkan sebagai istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa itu adalah istiwa yang layak dengan Allah. Macam mana? Serah pada Allah. Ataupun menerima makna-makna yang tidak membawa kepada bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Ayat yang jelas, laisa kamislihi syai'un.
Tidak ada seperti Allah Ta'ala tu satu apa pun. Ayat yang muhkamat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah tu yang sama sepertinya satu apa pun tak ada. Itu muhkamat. Itu pasti, itu jelas. Bahkan golongan yang mengatakan Allah berada atas arsy pun, kalau kita tanya dia, adakah kamu mengatakan Allah sama seperti makhluk? Dia akan jawab, tidak. Tidak. Kami tak mengatakan Allah sama seperti makhluk. Berarti menafikan persamaan Allah dengan makhluk itu sepakat. Kami cuma kata Allah bertempat atas arsy. Kami tak mengatakan Allah tu sama seperti makhluk. Masalahnya bertempat atas arsy itu sudah menyamakan Allah seperti makhluk. Sepakat tidak antara kita bahawa arsy itu makhluk. Orang Islam percaya tidak arsy itu makhluk. Kalau tidak percaya arsy itu makhluk, dari awal sudah syirik. Berarti ada selain daripada Allah yang bukan Allah ciptakan. Itu maksud arsy bukan makhluk. Arsy ni ada kuasa sendiri. Sebab bukan makhluk Allah. InsyaAllah tidak ada orang Islam melainkan dia menerima bahawa arsy itu adalah makhluk. Apa makna makhluk? Berarti diciptakan. Apa makna diciptakan? Berarti sebelum diciptakan tidak wujud. Adakah Allah seperti arsy juga? Ketika arsy tidak wujud, Allah juga tidak wujud? Mustahil. Allah wujud tidak ada permulaan. Maka wujud Allah tanpa arsy, wujud Allah tanpa langit, wujud Allah tanpa bumi, wujud Allah tanpa syurga, tanpa neraka, tanpa manusia, tanpa malaikat, tanpa jin, itu pasti. Kana Allah wala syai'ah ghairuhu. Adalah Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun lain daripada Allah. Itu pasti. Kemudian Allah ciptakan arsy. Adakah setelah Allah ciptakan arsy lalu berubah sifat Allah Ta'ala daripada tidak bertempat berubah menjadi bertempat? Itu mustahil. Jadi jangan sekali-kali kita terpedaya dengan dakwaan kononnya kita ikut akidah salaf. Salaf mana yang berpegang Allah bertempat? Salaf menetapkan istiwa bagi Allah tanpa memaknakan. Serah makna kepada Allah Ta'ala, itu salaf. Adapun memaknakan dengan makna yang batil, kemudian cover di hujung itu, Allah bertempat atas arsy dengan cara yang layak dengan Allah. Dah tak betul. Kalau kamu ambil contoh yang lebih ekstrim, Allah juga boleh beranak tapi dengan cara yang layak dengan Allah. Tak boleh. Berdasarkan hadis sahih, ya, Allah Ta'ala bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sabda Nabi SAW, Allah berfirman, maritu falam ta'udni, hadis kursi. Aku sakit, kamu tidak ziarah kepada aku. Boleh tak kita kata, berdasarkan hadis kita berpegang, Allah juga sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah. Sakit apa yang layak dengan Allah? Maka dalam hadis tersebut, Allah sendiri takwil. Allah sendiri mengalih daripada makna zahir sakit, iaitu tak sihat, pergi kepada marida abdi fulan. Yang dimaksudkan aku sakit adalah sakit hamba-Ku si fulan. Kenapa Allah nisbahkan kepada Allah sedangkan yang sakit hamba? Nak menunjukkan betapa besarnya urusan menziarahi orang sakit. Bukan nak menisbahkan sakit kepada Allah. Jadi sebab itulah daripada awal Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberi satu pernyataan bahawa ilmu yang nombor satu yang perlu diketahui oleh seorang abid, seorang ahli ibadah adalah ilmu akidah, supaya jangan dia beriktikad pada Allah Ta'ala dan pada sifatnya sesuatu yang menyalahi iktikad yang sebenar, wal iyazubillah, maka amalannya pun jadi sia-sia. Qala rahimahullah ta'ala wa qad syarahna ma fi dhalika min al-khataril azim fi bayani makna su'il khatimati min kitabil khawfi min jumlati kutubi ihya'i ulumiddin. Dan kami telah mensyarahkan, menerangkan apa yang terkandung pada bahayanya, bahaya yang besar yang ada pada akidah-akidah yang bid'ah, akidah-akidah yang tidak sama seperti akidah Nabi SAW dan para sahabat. Itu mengandungi bahaya yang besar, yang mana kami telah terangkan makna su'ul khatimah daripada kitab Al-Khawf. Al-Khawf ni maknanya takut, yang mana terkandung dalam sebahagian daripada perbincangan kitab Ihya Ulumiddin. Baik, jadi nombor satu, kena dahulukan ilmu berbanding amal, kerana kalau tanpa ilmu, amal pun jadi rosak. Bahkan kalau bersangkut ilmu itu ilmu akidah,
maka akhirnya amalan tu jadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Ta'ala kerana akidahnya rosak. Kerana akidahnya itu akidah yang bid'ah. Lalu Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengisyaratkan pula kepada ilmu yang kedua, iaitu ilmu fiqh, ilmu hukum hakam. Qala rahimahullah ta'ala, summa yajibu an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati ala ma umirta bihi litaf'ala dhalika wa ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati ala ma umirta bihi litaf'ala dhalika wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litatruka dhalika. Kemudian setelah kita itu belajar ilmu akidah dengan akidah yang sebenar, akidah ahli sunnati wal jamaah, maka wajib kamu mengetahui apa yang melazimi kamu melakukan daripada kewajipan-kewajipan syarak. Kena belajar ilmu fiqh lah pula. Ilmu hukum hakam, rukun, syarat, ya. Sebagaimana yang diperintahkan kamu untuk melakukannya dan apa yang lazim kamu meninggalkannya daripada larangan-larangan supaya kamu dapat meninggalkannya. Jadi kalau kita pun tak tahu mana yang wajib, ya, mana yang haram, macam mana kita nak patuh pada Allah Ta'ala? Barangkali kita meninggalkan yang wajib tanpa kita sedari. Barangkali kita melakukan yang haram dan kita tak perasan pun. Contoh mudah, ya, yang berlaku kadang-kadang dalam masjid, lepas daripada solat, orang tu nak keluar awal. Okey, mungkin ada urusan, tak masalah. Tapi dalam keadaan dia nak keluar awal, di belakang tu ada orang masbuk, orang yang masih solat. Jadi, oleh kerana dia nak keluar, dia melintas dengan sopan di depan orang yang solat. Tunduk-tunduk lagi. Ya, tetap melintas orang depan orang solat tu kan haram. Dia keberatan nak melintas di hadapan orang sedang wirid. Padahal tidak ada larangan, boleh saja kalau nak lintas dengan sopan, lintas di hadapan orang yang sedang wirid. Yang dilarang tu lintas depan orang semayang. Tapi oleh kerana tidak ada ilmu, terbalik. Dia tak mahu melintas depan orang sedang berwirid, berzikir, dia melintas di hadapan orang solat. Jadi ini jadi sia-sia lah. Jadi berdosa balik. Sebab dia tak belajar. Ataupun dia solat pun tidak sah kerana nampak aurat. Atau kerana sujud dia tidak memenuhi anggota sujud. Wa illa fa kaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifu ma hiya wa kaifa hiya wa kaifa yajibu an tuf'ala. Kalau tidak, yakni kalau tidak belajar ilmu, macam mana kamu dapat mendirikan ketaatan-ketaatan yang kamu pun tak tahu bahawa ianya adalah satu ketaatan. Dan kamu pun tak tahu macam mana nak buat. Dan kamu pun tak tahu bagaimana sepatutnya dilakukan. Am kaifa tajtanibu ma'asiya la ta'lamu annaha ma'asin hatta la tuqi'a nafsaka fiha. Dan bagaimana kamu dapat menjauhi perkara-perkara maksiat yang kamu pun tak tahu bahawa perkara itu adalah maksiat. Sebab kita tak belajar. Kita ingat kan, haram ke? Loh, bertahun dah sebab macam tu. Tak belajar. Tak tahu kata benda itu haram. Supaya kamu itu tidak terjerumuskan diri kamu di dalam maksiat tadi. Fal ibadatu syar'iyyatu kat taharati was salati was shaumi wa ghairiha yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha hatta tuqimaha. Maka ibadah-ibadah syarak, yakni ibadah-ibadah yang khusus seperti bersuci, solat, puasa dan lain-lainnya, wajiblah kamu belajar ilmunya itu dengan hukum hakamnya, dengan syarat-syaratnya, sehinggalah kamu mampu menunaikan dengan sebenarnya. Farubbama anta muqimun ala syai'in sinin wa azmanan mimma yufsidu alaika taharataka wa salawatika aw tukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini ala wifaqis sunnah wa anta la tash'uru bidzalika. Warubbama ya'taridu laka mushkilun wa la tajidu man tas'aluhu an zalika wa anta ma ta'allamtahu. Dan boleh jadi kamu mengekali melakukan satu perkara bertahun-tahun. Sinin itu maknanya bertahun-tahun. Dan berzaman-zaman dah kamu buat benda macam tu. Padahal benda itu termasuk daripada perkara yang membatalkan suci kamu, membatalkan wuduk kamu, kamu tak tahu. Ataupun membatalkan solat kamu. Kamu ingatkan benda itu tak batal.
atau perbuatan itu mengeluarkan kedua-duanya daripada dianggap berlaku mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana taharah kamu tu kalau ikut sunnah tidak sah. Salat kamu kalau ikut syariat tidak sah sebenarnya, tapi kamu tak tahu. Dah bertahun dah kamu salat macam itu. Contohnya mungkin rukun qauli dibuat macam rukun qalbi. Kan kita rukun qauli kena baca. Fatihah kena baca, tahiyat kena baca. Baca maknanya ada bunyi. Bunyi sekurang-kurangnya qadar dikatakan bunyi itu boleh didengar oleh telinga kita sendiri. Kadang-kadang orang dia tak ada bunyi pun. Hanya dalam hati saja. Bertahun dah dia sembahyang macam tu. Tak sah lah. Sia-sia lah. Penat. Dan dia rasa dia dah sembahyang. Dan padahal kamu tidak menyedari perkara tersebut. Dan boleh jadi berlaku pada kamu satu kemusykilan. Dan kamu tidak berjumpa, tidak mendapati orang yang kamu dapat bertanya kepadanya. Padahal kamu pun tak pernah belajar. Jadi tak tahulah, main tembak je lah. Tak sah ke tidak lah, hantar je lah. Ini masalah dia. Summa madaru hadha sya'ni aidha 'ala al-ibadatil batinati allati hiya masail qalbi. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah taala mengisyaratkan pula kepada ibadah batin, iaitu ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu yang Imam Ghazali isyaratkan, ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Kemudian paksi urusan ini juga adalah pada ibadah-ibadah batin, iaitu pekerjaan hati. Ini orang tak nampak lah. Kita semayang, kita haji, orang nampak. Tapi kita ikhlas, kita tawakal, kita redha, mana orang tahu. Satu orang diam, sedang dapat pahala ibadah batin. Yang lain satu orang lagi diam juga, sedang dapat dosa maksiat batin. Jadi ini namanya ilmu tasawuf. Wajib atas kamu mempelajar minat tawakkuli, macam mana bertawakal kepada Allah Ta'ala. Wa tafwid, menyerah urusan kepada Allah Ta'ala. Wa ridha dengan ketentuan Allah. Wa sabri, wa taubati wal ikhlas, sabar, bertaubat daripada dosa dan ikhlas kepada Allah. Wa ghairi zalika mimma sayati zikruhu insyaallah Ta'ala. Dan lain-lain yang insyaallah akan disebut insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.